Kak Wana nak panggil Puan Siti ke nak panggil Kak Wana? Puan Wana? Tak tahu nama mana-mana pun boleh. Puan Siti, Tu lah. kelakar. Okay, you guys are on live. So yang lain-lain minta mute ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Terima kasih yang mana yang dah join ke dalam live kita. Kita ada Firdaus Al-Bakri, Afiq Syahmi, Afika Abdul Rahim, terima kasih. Dr. Zuraida, Iza Amin, Farisha, Faris Mustafa, Nurin Firdaus, Sartika Dewi, Zamzana, terima kasih kerana join. Alright, selamat malam semua. Harap semua dalam keadaan baik walaupun kita punya PKP disambung lagi 2 minggu Tapi tak apa, alhamdulillah mungkin ada hikmah di sebalik perkara ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada yang penonton-penonton di dalam Facebook, di dalam Zoom kerana menonton secara live malam ni dalam Facebook BNI Solusi. Yang mana-mana tengah tengok live di FB BNI Solusi, boleh tekan button like, share dan komen. Okay? Kalau korang ada soalan, mana tahu ada soalan tambahan, korang boleh tanya di FB live BNI Solusi dan juga boleh share kita punya live ni sebab tajuk kita sangat-sangat menarik malam ni. Tajuk kita tips mengambil stok bisnes dari pengilang luar negara tanpa orang tengah. Wow, memang menarik tajuk ni. Kepada usahawan-usahawan luar sana yang nak tengok, yang boleh belajar daripada live ni, yang boleh belajar daripada tajuk kita pada hari ni, perkongsian kita pada malam ni, saya sangat harap anda boleh share dengan rakan-rakan anda dia punya link supaya rakan-rakan anda juga boleh dapat manfaat daripada live ini. Baik. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Khairi Kamaluddin. Saya akan jadi moderator anda pada malam ini. Baik, secara profesionalnya, saya adalah seorang pengarah syarikat MFA Empire Sdn Bhd, sebuah firma perunding arkitek. Okey. Saya akan bertugas sebagai moderator anda pada malam ini. Malam ini kita sangat bertuah kerana kita ada 2 panelis yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Kalau kita nak ambil curi masa mereka ni dekat luar pun belum tentu kita dapat. Tapi malam ini kita dapat 2 orang panelis yang sangat-sangat hebat. Baik, saya akan kenalkan seorang daripada panelis pada malam ini, iaitu Puan Zuria binti Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif BGST Resources Sdn Bhd, berpendidikan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer, Universiti Teknologi Malaysia. Beliau pernah bekerja sebagai Eksekutif Kanan IT di syarikat Singapura selama 8 tahun. Beliau juga antara pelopor dalam perniagaan secara online di Malaysia dan telah bermula sejak tahun 2008. Beliau juga menjalankan perniagaan import dan ekspor terutama dengan negara China secara rasminya selama 8 tahun. Peranan beliau dalam BGST Resources Sdn Bhd adalah menjadi pelatih untuk seminar-seminar anjuran BGST Resources Sdn Bhd dan juga bertanggungjawab dalam pengurusan syarikat dan pemasaran. Selamat datang Puan Zuria. Apa khabar? Baik, terima kasih Tuan Khairi. Baik, saya akan perkenalkan. Terima kasih kerana datang pada malam ini Puan Zuria. Saya akan perkenalkan speaker kita ataupun panelis kita yang kedua, Puan Siti Syafura binti Abbas, Ijazah Sarjana Muda Dietetik UKM pada tahun 2005, Diploma Lepasan Ijazah Psikologi Kesihatan UKM,
Sarjana Pemakanan Klinikal UKM. Latar belakang kerjaya beliau, Pegawai Dietetik Pusat Perubatan Universiti Malaya, Pensyarah Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam, Pengarah Operasi Baby Mama Trading Sdn Bhd. Beliau adalah pengarah operasi Baby Mama Trading Sdn Bhd selama 9 tahun. 17 cawangan butik tatih di seluruh Malaysia. Kalau tuan-tuan pernah tengok butik tatih di sekitar anda, beliau adalah pengarah operasi ataupun pengasas butik tatih yang pada asalnya ada di Bangi saja dan sekarang ada 17 cawangan butik tatih di seluruh Malaysia. Berpengalaman mengimport barang di 5 buah negara. Baik, terima kasih kerana dapat hadir pada malam ini. Apa khabar Puan Wana? Puan Wana ada bersama kita ke? Ada, alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan Air. Terima kasih kerana dapat hadir pada malam ini. Kerana walaupun masa itu sangat berharga, tetapi alhamdulillah beliau dapat hadir sama-sama dengan kita untuk share pengalaman beliau dalam import ekspor barang yang mana yang kena dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu tips mengambil stok bisnes dari pengilang luar negara tanpa orang tengah. Baik. Saya akan share sedikit saya punya pengalaman lah. Saya pernah pergi ke Guangzhou pada tahun 2019. Pada masa tu saya nak bercadang nak bawa produk balik ke Malaysia untuk saya pasarkan di Malaysia lah. Pada masa tu saya nak pasarkan produk deko. So deko rumah ni saya sangat berminat sebab kita buat architecture business. Jadi kita nak tengok sampingan produk yang kita boleh bawa adalah produk-produk deko. So saya pergi Guangzhou. Bila saya tengok Guangzhou, amat-amat membuka mata kita orang yang pergi sebab terlalu banyak barang-barang yang boleh dibawa balik Malaysia dan barang-barang tu sendiri boleh kata 60% adalah updated produk yang tak ada lagi kat Malaysia. So kat situ saya dapat pengalaman sedikit macam mana kita nak bawa barang-barang tu ke Malaysia dan pasarkan. Tapi saya ada beberapa masalah pada masa tu sebab kita tak ada pengalaman macam mana kita nak bawa barang tu balik. Kita hanya tahu dapat datang tengok, takkan kita nak beli dan kita nak bawa macam tu bawa balik Malaysia. So kat situ saya ada masalah. Sebab saya tahu saya tak ada ilmu dan saya perlukan bimbingan seseorang untuk yang berpengalaman untuk perkara ni. Jadi pada malam ni saya nak tanya sikit Puan Zuria, kita ke tajuk kita. Sepanjang pengalaman Puan Zuria sendiri, negara mana yang paling sesuai untuk membeli stok barangan bisnes ni sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komiti BNI Solusi kerana memberi peluang kepada saya untuk share tentang kelebihan import barangan daripada luar negara. Okey, sebenarnya saya dah pergi ke pelbagai negara yang dinamakan pengeksport utama dunia, terutama di Asia. Contohnya seperti di Indonesia, Thailand, Vietnam. Saya juga telah pergi ke India dan juga Bangladesh. Tetapi ada satu keistimewaan yang saya tengok China ni yang tidak ada pada negara-negara lain. China sahaja yang saya tengok ada kelebihan ini, iaitu hampir semua barang ada di China. Okay, kalau macam kita pergi ke Vietnam, Indonesia, mereka lebih tertumpu pada barangan fabrik. Okay, ada juga barangan lain tapi tidak selengkap di China. Tapi bila kita ke China, segala barangan boleh didapati. Ada satu pepatah lah orang kata, hanya mak bapak aje tak ada kat China. Begitu sekali lah kan. Oh, begitu sekali menunjukkan betapalah China ni boleh buat segala-galanya. Jadi dari situlah kita sebenarnya setiap negara ni ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Mungkin saya akan ulaskan sebentar lagi, tapi yang paling penting kenapa China ni adalah utama kerana
dia punya kepelbagaian barangan. Itu yang saya nampak lah. Jadi China ni setakat ini adalah negara yang paling relevan untuk para usahawan mengimport barangan bisnes. Baik, terima kasih. Kalau saya tanya dengan Puan Siti pula, Puan Siti Syafura, dekat negara mana yang biasanya Puan Siti Syafura buat transaksi bisnes ataupun import barangan daripada mana? Negara mana? Itu soalan cepu mas tu. Okey, saya sendiri saya mula terjebak dengan beli barang daripada luar ni pada tahun 2011. Masa tu saya masih lagi bekerja dan saya buat perniagaan part time. Saya mula dengan Vietnam. So, masa tu memang banyak fabric atau kain daripada Vietnam dan hampir setiap bulan saya ke sana dan sehingga hari ni dah 20 kali saya ke Vietnam. Lepas ke Vietnam, kami ke Indonesia pun sama setiap tahun. Kemudian seperti Puan Suria, kita mula pergi ke Guangzhou pada tahun 2012. Kemudian kita berkembanglah pergi Korea, Thailand, Hong Kong dan ada beberapa negara lah. So daripada semua ni, macam Puan Suria cakap, memang betul China yang paling lengkap. Tapi ada juga negara lain yang ada kelebihannya tersendiri. Contoh saya ambil, kalau Vietnam memang kain cotton dia cantik tapi untuk kanak-kanak dia tak banyak pilihan yang comel lah. Dia memang tak ada fabric cotton corak kanak-kanak yang cantik bandingan China atau Thailand. Macam Indonesia pun dia ada barang-barang dia yang memang kita kena tahu setiap negara ni dia ada barang-barang special dia, barang-barang istimewa dia. So bila kita nak pergi ke luar negara, kita nak ambil barang, kita tengok negara tu ada kelebihan apa dan memang itu produk asli dia, kita fokus kepada barang itu. Contoh kalau saya pergi ke Indonesia, saya memang akan tengok semua barang kat situ, yang mana made in China tu saya tolak ke tepi. Sebab apa? Saya pergi China sendiri. So saya memang nak cari yang barang produk Indonesia asli sahaja. Kalau nak beli kat China, baik saya ambil kat China. Di Thailand pun sama, saya akan cari produk asli tempat tu. Sebab contoh di Thailand, fabric kanak-kanak dia sangat cantik. Baju-baju dia berkualiti tinggi, color cantik. Tapi sedikit mahal daripada China. So setiap tempat ni dia memang ada dia punya kelebihan macam Puan Zulia cakap tadi. Yang penting adalah kita ni nak bisnes apa. Kita nak bisnes apa dan bila kita dah pergi satu tempat tu jangan terlalu kita kena buka mata kat tempat lain dan kalau memang kita happy dengan China, kita fokus kat China lepas tu. Dia always ada variety barang sebenarnya. Maknanya sebelum buat apa-apa decision nak import barang tersebut, mesti buat homework lah. Kena buat homework. Kita kena tahu apa yang kita nak jual. Kita nak tahu negara mana yang sesuai untuk kita dapatkan barangan tersebut. Baru kita pergi explore, betul tak? Tapi macam Puan Zia cakap, dekat China memang ada segala-galanya. Memang betul sangat-sangat. Kalau kita nak cerita pasal zip saja, zip tu ada satu jalan, jual zip saja. Bukannya satu kedai, satu jalan besar jual zip dan button sahaja, butang sahaja. Larat tak larat nak pilih je sebab terlalu banyak pilihan kat situ. Tapi memang setiap negara lain pun ada kelebihannya juga. Betul. Okay, Puan Zuria, apakah jenis barangan bisnes yang paling banyak orang import daripada China? Okey, jika kita cakap tentang Malaysia lah, import ke Malaysia paling banyak dalam rekod kami adalah barangan hiasan dalaman, gadget, barangan gadget, fabric, toys dan juga kelengkapan dapur macam pinggan mangkuk, tools lah dia punya orang kata apa macam yang kita tengok dekat dalam Facebook tengah viral kan, kadang chopping board atau apa sajalah peralatan dapur yang viral-viral tu banyaknya datang daripada China lah. So dari segi mitos lah kan, orang selalu share kan, beli barangan China mesti 2-3 bulan habislah, rosak lah ni barang ni. Semua barang China je rosak lah, habis lah ni. Lepas tu kalau ada orang beli yang kita beli daripada online kan, daripada China kan. So kawan-kawan akan cakap, apa barang beli daripada China, okey ke barang dia? Tahan ke barang dia? Apa komen Puan Zuria kat situ? Itu memang tak dinafikan lah, itu memang persepsi
dan mentaliti kita lah tentang barangan China ni cepat rosak kan, low quality. Tapi sebenarnya kan China ni dia boleh hasilkan barangan dari pelbagai grade. Dari A sampai F. Apa saja yang kita nak dia boleh hasilkan. Kita nak A dia akan buat A, kita nak F dia akan buat F. Itu sebabnya bila kita contohlah kita tempah barangan customize, kadang-kadang sampai kita boleh deal dengan supplier, kita nak barangan ni dia buat dengan harga RM2 contohnya. Kita boleh bagi tahu dekat supplier ini kita nak harga RM2 dan dia akan buat ikut harga yang kita nak. Jadi sampai begitu sekali. Jadi kalau tak semuanya barangan made in China ni barangan yang low quality. Contohnya kan boleh saya katakan jika kita tengoklah iPhone kita tu kan dia turut dikilangkan di China. Okay, made in China kan. Tapi di atas pemantauan dan pelisinan daripada Apple lah. Jadi dia dia jaga kualiti dia. Begitu juga kalau kita tengok barangan medical yang kita tahu corona ni start daripada Wuhan kan. Wuhan sebenarnya adalah pusat pengeluaran barangan medical utama dunia. Okay, jadi segala-gala barangan tentang medical, PPE, even syringe ataupun barangan macam oksigen meter, termasuklah ada satu pusat penyelidikan virus paling utama di dunia adalah terletak di Wuhan. Jadi, paling canggih lah saya dengar, paling canggih. Yang paling canggih. Jadi itulah yang kita salah konsep selama ni. Kita kata barangan China semua low quality. Sebab apa? Yang banyak kat Malaysia ni quality yang low lah yang diimport kan. Jadi sebenarnya bukan semestinya quality macam tu. Dia daripada teknologi paling tinggi, aero angkasa, penerbangan, kenderaan, robotik sehinggalah medical. Jadi itu untuk barangan berteknologi tinggi dan juga barangan yang low quality pun ada juga mengikut request daripada buyer lah. Maknanya dia ada set certain range. You nak this price, you dapat this barang with this quality. So kalau you nak type B, you dapat B quality dengan harga yang B. So kalau you nak A quality, you dapat harga A dengan quality yang A, betul tak? Ya, betul. Ada setengah barang tu macam saya cakap lah, kalau contoh kita beli satu mark lah contoh kan, cawan tu, kita ada cawan tu ada beberapa grade, A sampai F. So kita nak yang mana? Macam tu lah dekat China. Menarik. Okay, dari segi kalau kita cerita pasal kualiti barang ni, biasanya orang akan tanya kalau ada kualiti, lama ke ada warranty? So yang tu yang orang selalu tanyakan lah, ada warranty ke kalau kita kata okay yang ni barang ni berkualiti, memang berkualiti grade A. So adakah dibawa sekali dengan warrantinya ataupun hanya barang certain barang saja akan disertai dengan warranty, contohnya barangan elektronik kan, ataupun barang macam kain ke tu ada warranty ke macam mana? Okey, kebanyakan supplier dekat China dia memang bagi warranty terhadap barangan lah, tapi bergantung, ada supplier bagi 3 bulan, ada supplier bagi 1 tahun, bergantung kepada jenis barangan. Tetapi warranty barangan sememangnya direct daripada supplier di China. Contohnya kita beli satu mesin dan bawa ke Malaysia dan mesin tu ada problem, sememangnya lah warranty tu kita kena go back to supplier di China. Okey, jadi ada persoalan, banyak peserta atau student saya tanya, kalau macam tu macam mana kami nak meniaga barangan contoh yang ada komponen elektrik sampai kat Malaysia rosak, macam mana kami nak handle? Itu sebabnya kalau kita tengok kan kedai-kedai hardware, contoh kedai-kedai hardware yang menjual lampu LED dan sebagainya, mereka beli stok lebih. Maknanya kalau katalah pengguna kat Malaysia ni beli barangan daripada kedai hardware macam ni dan rosak, dia akan claim warranty tu dengan kedai tersebut sebab kedai tu ada additional stock lah kan. Tapi nanti stok-stok yang rosak ni dia akan claim balik dengan supplier di China. So praktis dia memang macam tu. Jadi kalau kita nak meniaga barangan daripada China, memanglah kita kena beli lebih lah untuk cover kalau warranty dengan pembeli kita tu. Pada saya lah Puan Zuria kan, beli dengan mana-mana pengeluar pun akan ada wear and tear. Dia akan ada
certain barang yang tak berfungsi. Itu biasa bagi saya sebab benda yang mesin buat, manusia buat ni ada yang wear and tear. So warranty ataupun ada barangan daripada 10 barang, mungkin ada satu barang yang rosak, itu biasa bagi saya lah. Mana-mana negara kita pergi pun tak semestinya China. Walaupun US, Thailand ke Myanmar ke Vietnam ke even Malaysia sendiri pun kalau kita beli barang akan ada satu yang defect lah, kita panggil product defect. So takkan ada satu tempat pun yang akan menyediakan sesempurna 10 tu elok. Betul tak? Ya betul, tapi macam saya cakap tadi lah, kebanyakan supplier kat China dia memang cover 100%. Tapi betul lah cakap Tuan Hairi tadi, tak semua yang kita dapat tu memang perfect kan, 100% free defect. Cumanya kalau kita nak ganti, kita rasa berbaloi untuk kita send balik ke China untuk penggantian, supplier akan layan je. Penggantian tu dia tak ada masalah. Tapi kalau macam barangan kecil biasanya kan, kalau setakat 3% defect, biasanya kita sebagai peniaga pun kita abaikan je lah untuk penggantian tu. Kecuali machinery yang mahal atau barang-barang yang mahal, then kita akan buat claim lah dekat supplier. Cumanya dari side supplier memang warranty tu 100%. Cuma bergantung kepada jenis barang, berapa bulan yang diberikan lah. Baik, sementara tu yang mana yang tengah tengok live kita, tengah tengok perkongsian kita ni, mana-mana yang baik hati boleh sharekan kita punya live ni dengan kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain pun dapat sekali advantage dan benefits daripada perkongsian kita orang ni. Right? Korang juga boleh lawat laman web www.bnisolusi.my untuk dapatkan tips-tips dan juga info-info terkini tentang BNI Solusi dan program-program terkini yang kita nak tawarkan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Dan kita juga akan ada business open day pada 17 Februari. Anda boleh lawat bnisolusi.my untuk dapatkan maklumat lanjut. Okey, seterusnya saya ada tengok blog daripada BGST yang kata nak beli barang bisnes dekat China mesti kena beli satu kontainer ke? Itu antara ayat klise yang mana orang selalu pertanyakan. Adakah itu fakta ataupun auta, Puan Zuria? Okey, sebenarnya memang pada 10 tahun lepas lah, lebih kurang 10 tahun lepas, untuk memborong daripada China ataupun mana-mana negara pun dia perlukan dalam jumlah yang sangat besar. Okey, sekurang-kurangnya separuh kontainer. Okey, jadi tapi tidak pada zaman sekarang ni. Saya dapati sejak 10 tahun kebelakangan ini, China dia dah start, supplier di sana dah start melonggarkan syarat MOQ. Okey, dekat China dia jual barangan berdasarkan MOQ, minimum order quantity. Jadi kalau dulu supplier memang offer MOQ dalam jumlah yang sangat besar lah. Contohnya kalau kita nak beli satu pen dulu, pen satu color warna biru, kita kena beli sekurang-kurangnya 3,000 batang. Kalau zaman dululah, tapi sejak 10 tahun kebelakangan ni, supplier pun dah kaji trend-trend import daripada lain-lain negara. Dia dapati macam syarikat-syarikat SME terutamanya kan, banyak mengimport daripada China, jadi mereka longgarkan MOQ ni kepada yang lebih rendah. Sekarang kalau satu kotak pen tu pun kita dah boleh import. Jadi itu satu faktor lah yang menyebabkan statement yang kata kalau nak borong daripada China kena jumlah yang sangat besar tu dah tak terpakai lah pada zaman sekarang. Dan yang kedua yang membolehkan, yang lebih merancakkan industri import dalam skala kecil ni, bila ada syarikat-syarikat yang luar negara dah bertapak di China dan menyediakan perkhidmatan forwarding. Seperti contohnya macam BGST, kami dah bertapak di China, kami dah ada warehouse dekat sana. Jadi apa yang kami buat untuk usahawan-usahawan yang beli dalam jumlah kecil ni, mereka nak bawa masuk satu kontainer mungkin belum ada kapasiti tersebut. Jadi apa yang kami buat, kami sendiri mengadakan satu perkhidmatan konsol kontainer. Maksudnya
kita park container tu dekat warehouse dekat China, dan usahawan-usahawan kecil ni beli barang dalam skala kecil dan mereka combine barangan tu dalam satu container untuk share space tu, space mereka lah. Jadi itu yang perkhidmatan-perkhidmatan yang ada sekarang yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat yang bertapak di China ni lah yang membolehkan usahawan boleh memborong dalam skala yang kecil sekarang ni. Even ada MOQ 12 helai baju pun kita dah boleh beli dah sekarang. Cumanya kita kena compare lah harga. Kalau berbaloi lagi beli dekat Malaysia dan kita beli kat Malaysia, tapi kajian harga tu perlu dijalankan terlebih dahululah. Kalau beli macam dulu kan, MOQ terlalu banyak dan serta-serta negara masih mengamalkan MOQ yang tinggi untuk barang import. So untuk Puan Wana saya nak tanya, Puan Wana macam mana kalau kata macam baby Mama Trading sendiri, kalau ada beli lebihan stok kan, so macam mana kita nak cater lambakan stok barang yang dibeli tu? Kalau terlalu beli, kita MOQ terlalu tinggi, so kita beli terlalu banyak, macam mana kita nak selesaikan masalah lambakan stok barang yang dibeli tu? Thank you Tuan Ayi. Sebab kadang-kadang lambakan stok ni bukan disebabkan kita beli banyak juga. Kadang-kadang bila kita beli barang tu tengah viral, contoh hari tu viral pasal tudung saji bertingkat. Tiba-tiba semua company, 30 company bawa masuk tudung saji bertingkat. Jadi semua orang menjual. Dan mereka yang selalunya akan buang harga adalah mereka yang tak ada buying, tak ada kita panggil holding power. Dia tak boleh simpan benda tu lama. Mungkin masa dia beli stok tu dia pinjam duit orang. Jadi dia sekarang hilangkan duit tu. Jadi bila semua orang lain jual pada harga contoh RM100, tiba-tiba dia jual RM65. Jadi apa jadi, mereka yang memang bisnes betul-betul ni jadi lambakan stok lah. Jadi macam mana kita nak elakkan benda ni berlaku, sebab memang seronok kita nak sourcing barang sebab kita dapat harga yang sangat murah, tapi kita kena ingat tiga benda lah. Kalau kita nak kekal dalam bisnes, pertama kita kena jadi the first. The first ni maksudnya kita orang pertama yang tahu barang tu wujud, yang tahu barang tu ada dan kita pertama bawa masuk dan kita buat pre-order siap-siap dah. Maksudnya sebelum barang tu keluar kita dah pre-order, kita dah ambil 50% ke 100% ke. Yang kedua, kalau kita bukan yang pertama, kita jadi yang the best lah. Mungkin kita punya package tu, katakan ada orang kita nampak ada peluang, contoh tudung saji tu dah masuk. Tapi package kita tambah lagi sebab kita tak boleh nak beat dia. Kita dah siap dah package yang kedua sebelum kita nampak benda tu dah viral. Yang mana package kita ni ada benda-benda lain sekali. Tudung saji sekali dengan mangkuk ke, contoh. Mungkin dapat tudung bawal satu. Tudung bawah tak ada kata. Boleh lah. Dan yang last sekali, yang ketiga, kita kena be different. Instead of tudung saji tu meningkat ke atas, ada pasal tak ada yang buat yang tingkap pula. Dia be different, dia beza daripada orang lain. Sebab yang best China ni, sebab contohlah macam hari tu famous pasal cadar yang best kan, cadar yang lembut, yang cantik, yang 3D. So memang dapat jual, memang untung sangat banyak. Tapi tiba-tiba dia semua masuk, kita ada isu kat situ tu jadi lambatkan stok. So saya punya nasihat adalah pastikan yang pertama, kita cakap tadi, kita tahu kita berada di level mana. Adakah kita orang pertama bawah atau yang kedua atau yang terakhir ni, kita kena tahu kita kat level mana masa nak bawa barang tu masuk. Yang kedua, untuk saya memang kalau boleh ambil pre-order. Ambil order siap-siap. Jangan nak gamble beli banyak-banyak tapi tak ada pembeli. Selagi mungkin kalau boleh ambil order, ambil gambar dan close siap-siap supaya by the time kita masukkan barang tu kita dah ada ready buyer. Sebab kita pun tak nak kita masuk dan barang tu menjadi lambakan lah. Kemudian yang ketiga, jangan ikut-ikut orang lah. Sebab banyak sangat saya pernah jumpa seorang peniaga ni, dia baru nak berniaga, dia nampak peluang yang mana pernah tengok, Tuan Ayi pernah tengok tak stroller yang ada 3 tayar tu, yang untuk budak yang macam belt tu je. Yang dipasang tolak tu kan. Disebabkan dia nampak benda tu peluang dan apa yang jadi, dia beli satu kontainer stroller tu. Dan masa benda tu sampai kat Malaysia, benda tu dah habis trend dah. So dia buka kontainer dekat belakang rumah. So paling bagus yang nasihat ketiga adalah cari pakar. Macam kita ada Puan Suria, kita ada ramai sangat dalam BNI Solusi ni yang kita boleh tanya. Contohnya tanya benda ni masih lagi in trend tak? Sebab benda-benda macam ni Puan Suria boleh tahu. Sebab dia tahu berapa banyak barang tu masuk, dia tahu benda tu ada demand ke tidak sebab dia yang uruskan barang tu.
So kita bila kita berkawan-kawan dengan kita ada networking yang kita boleh bertanya, at least kita tahu kita tak akan rugi duit banyak kat situ. Dan banyak lagi nasihat sebenarnya sebab bila kita bernetworking, macam saya sendiri banyak berkesilapan waktu saya buka mula-mula di China dulu. Yang pertama kesilapan besar saya first time saya pergi sana, saya nampak barang tu baju tu cantik. Saya beli banyak, rupanya baju tu untuk baju winter. So end up orang Malaysia mana pakai baju winter. Memang kita nampak cantik, harga lawa. Tapi end up kita tak perasan rupanya dalam tu ada satu lapisan untuk winter. Kedua, saya pernah beli sekali masa tu Raya Cina. Sebab China, kalau Raya Cina dia akan tutup 2 bulan. Dia bukan tutup sebulan. Dia akan tutup lama sebab mereka ni kampung mereka jauh-jauh. Nak balik kampung pun dah berapa 2-3 hari punya perjalanan. So memang cuti China ni macam sekarang dah tutup dah kebanyakan barang-barang. Dia mereka dah hantar warning awal-awal dah, mereka akan tutup, mereka akan buka bulan depan. So memang selalu kena rancang. Macam bila kita tak tahu, kita dah letak duit banyak, tiba-tiba rupanya musim perayaan di sana. So apa jadi barang tak keluar, duit kita dah stuck kat situ. So itu lagi-lagi yang buat pre-order tu. Yes, dan orang kejar nak kita tunggu macam nak rak dah. Dan yang kemudian pernah kami kena juga yang bila masa kita beli barang, kena musim taufan, satu kontainer jatuh dalam laut. Pun kami pernah rasa juga. So benda-benda macam ni pengalaman yang mana bila kita lalui semua ni, kita jadi macam kita tahu kapasiti kita, kemampuan kita, berapa banyak kita nak beli. Dan bila kita berkawan dengan ramai orang, kita kawan dengan ramai ahli perniagaan lain macam kita dalam BNI Solution, kita boleh bertanya. Dan bila kita tanya dan kita dapat elakkan diri kita daripada buat kesilapan dengan cara kita belajar daripada kesilapan orang lain. Itu yang paling penting lah. So penting untuk usahawan ni berkawan. Berkawan, buka mulut dan bertanya sebab dengan cara ni kita dapat jimat banyak risiko kita. Itu pendapat saya lah. Sebab nak elakkan lapakan sebab ni penting sangat. Betul, nasihat yang baik tu kalau kita nak ke depan kan, kita mesti biar dalam grup, biar kita ke depan dengan bersama lah kan. Kalau kita nak itu kalau kita nak pergi jauh, kita bersama dalam grup. Kalau kita nak pergi cepat, kita pergi seorang-seorang, betul. Tapi selalunya yang pergi cepat ni cepatlah. Bukan nak kata apalah, tapi selalunya biasanya kalau kita ada strong foundation ni kita adalah networking kita. Jadi kita pergi tu dengan strongest path lah, maksudnya jalan yang kuat. Baik, kepada yang mana-mana yang baru masuk, yang baru dengar, tajuk kita pada hari ini adalah tips mengambil stok bisnes dari penghilang luar negara tanpa orang tengah. Okey, kita ada dua panelis, seorang Puan Wana Syafura dan juga Puan Zuria Abdullah daripada BGST Resources. Baik, BGST Resources anda boleh layari dia orang punya website www.bgst.com.my dan juga anda boleh tengok Facebook Tatih untuk Puan Wana, boleh like, share Facebook dia, tengok. Kita ada owner dia kat sini. Alangkah bertuahnya dia share pengalaman. Alright. Okey, seterusnya soalan saya, import barangan dari luar negara ni, okey, apakah proses yang terlibat untuk ambil stok bisnes daripada luar negara ni? Saya tanya kepada Puan Zuria lah senang. Okey, proses yang terlibat secara generalnya, pertama sekali mestilah pencarian supplier lah. Okey, pencarian supplier, kemudian kita deal dengan supplier tersebut, apa barangan yang kita nak beli, MOQ yang ditawarkan, grade, design, kuantiti dan sebagainya. Kemudian proses ketiga adalah membuat bayaran lah kepada pembekal. Dekat sana kalau selagi bayar tak penuh, dia tak akan release barang lah. Itu memang trend dekat China. So tak ada istilah dapat barang baru bayar, tak ada. Jadi semua kena settle dulu payment, kecuali kalau kita beli dalam jumlah yang terlalu besar, contohnya ratusan ribu, mungkin kita boleh buat payment term secara LC dan sebagainya lah. Okey, kemudian selepas pembayaran, keempat kita buat pengurusan kargo lah, iaitu untuk menghantar barangan tersebut daripada
China ke negara yang mahu Logistik. import. Maksudnya Logistik. logistik. Ya, betul. Dari segi pengalaman BGST Resources ataupun Puan Zuria sendiri, Puan Zuria dengan BGST akan bantu dari segi logistik usahawan-usahawan yang ingin bawa barangan mereka dari China ke Malaysia ataupun dari luar negara, tak kira China ataupun negara lain pun ada juga buat perkhidmatan tersebut kan. Maknanya logistik daripada sebuah negara ke Malaysia. Itu pengantaran tu sampai ke port sahaja ataupun sampai ke depan premis ataupun rumah dia orang? Okey, BGST kami ada kira platform atau foundation dekat dua negara ni lah. Satu China, satu Malaysia. Jadi kalau apa-apa sahaja barangan yang masuk atau keluar daripada China atau masuk atau keluar daripada Malaysia, kami boleh buat ke mana-mana negara. Jadi kalau daripada China atau Malaysia ke mana-mana negara lain, kita buat hingga ke port sahaja. Dan dari port negara pengimport tu ada agent clearance yang lain lah daripada negara tersebut. Tetapi kalau daripada China ke Malaysia atau Malaysia ke China, kita buat door to door. Door to door ni maksudnya barang tu daripada supplier terus ke tangan consignee tanpa perlu menggunakan dia sendirilah kena buat settlement dekat custom dan sebagainya. Kita buat door to door. China dan Malaysia dengan China. Sebab kita ada foundation di dua-dua negara inilah. So maknanya kalau katalah klien kan, dia nak mencari barang di China, so dia akan deal direct dengan supplier dekat sana. Betul. Okay. So selepas dia dah manage quantity dan manage invoice dia punya barangan tu, so selepas daripada tu, setahu saya supplier dekat China tu akan minta warehouse untuk dia orang hantar barang tu. Maknanya dia tak ada direct minta alamat you kat Malaysia. Dia akan minta warehouse you yang ada dekat sana, betul tak? Ya. Ya, itulah yang saya explain sebelum ni yang saya kata kita dah ada dekat warehouse kat China kan. Jadi macam itulah warehouse tu supplier akan hantarlah barangan yang kita order tu, dia akan hantar ke warehouse forwarder kat sana, iaitu warehouse BGST dekat sana, dan daripada warehouse tu kita akan arrange to door lah sampai ke tangan penerima lah. Tak perlu lagi bersusah payah nak kena fikir, nak lantik agent hitam, nak buat clearance, nak fikir bayar tag berapa, semua kita uruskan dengan satu harga. Oh, menarik tu. Maknanya kita hanya perlu deal barang kita dan secara logistiknya kita tak perlu risau dah. Maknanya daripada port sana nak sampai ke door kita, pintu rumah kita dah tak perlu risau lah. Betul tak? Ya. Dari segi, maknanya kalau diorang ni sendiri ada di Malaysia dan diorang tak pergi pun sana, adakah BGST boleh bantu sama daripada port sana terus direct ke sini? Maknanya diorang tak perlu pergi pun, hanya deal dengan supplier melalui online platform sahaja. Ya, sudah semestinya sebab itulah yang sejak COVID ni kan. Jadi kita pun memang kalau fikirkan dah dekat masuk dah setahun lebih ni, memang nak pergi China tak boleh. Jadi macam mana kita nak import barang, nak berniaga kan. Jadi itulah yang kita buat sekarang. Sebenarnya nak import daripada China ni macam-macam cara, tak semestinya kena pergi China. Ada platform-platform online dia, okay, boleh deal dengan supplier melalui WeChat, boleh melalui Alibaba. Dan kalau kita pergi ke China tu satu plus point lah, sebab apa, kita boleh tengok barangan tu depan mata, kita boleh pegang quality material dia. Tapi dealing ni semua sekarang ni contoh tak boleh pergi luar negara, itu yang BGST banyak buat seminar-seminar sekarang ni, webinar. Kita ajar macam mana nak cari supplier online, macam mana nak make sure supplier ni tak tipu kita. Jadi BGST berada di tengah-tengah antara seller dan buyer supaya kita membantu dari segi logistik tu. Yang pertama, macam ni, hantar barang terus ke tangan pembeli. Yang kedua, kita ada USP kita adalah kita akan memastikan kan kalau pelanggan ni dia rasa takut dia beli dalam jumlah yang besar, contoh satu kontainer, dia takut kalau sampai kat Malaysia nanti betul ke barangan yang dia order tu supplier hantar ada defect tak, cukup tak kuantiti, betul tak barang dia hantar tu ke tipu. Kita pernah dengar kan, buka-buka keluar apa batu kayu kan. Jadi USP kami adalah kami boleh check barangan tu sebelum load lagi dekat
China sebab kami ada team dekat sana. Jadi kita boleh buat service inspection ni. Kita check barang, kita make sure everything is sama macam invoice, barulah kita load masuk ke dalam container. Itu satu USP daripada BJST lah. Yang kedua, kita juga ada bank account dekat sana. Jadi dulu masalah kalau nak transfer dekat supplier kat China ni, kita kena pakai MoneyGram contohnya lah kan, remittance agent. Jadi MoneyGram dan macam Western Union semua ni, mereka nak bayar dekat negara China dalam USD. Bila berlaku exchange antara RM, USD, Yuan, dia akan menyebabkan fluctuation dan menyebabkan supplier tak dapat jumlah yang penuh dan lambat. Jadi USP kami yang kedua adalah kami bantu yang beli-beli barang daripada China ni, kalau nak bayar supplier, kita ada facility tu. Maknanya bank in je RM dekat BJST tolong transfer terus ke supplier China dalam masa 1 minit dah sampai. Jadi dua USP itulah yang kami provide yang memudahkan pengimport selain logistik lah. Oh, memudahkan tu, sangat memudahkan tu. Cuma saya ada beberapa soalan based on pengalaman saya pergi ke Guangzhou sendiri. Kita ada masalah dari segi komunikasi. Saya boleh bayangkan orang yang tak pergi sana tapi nak buat order barang daripada sini, adakah komunikasi ni akan ada satu masalah komunikasi, yalah, kita nak convert in, kita nak cakap in Mandarin kita tak boleh, kita nak convert in English pun maybe ayat-ayat yang biasa mungkin kita boleh convert lah, tapi dari segi spek dari segi barang yang kita order tu, maknanya kita nak sampaikan apa yang kita nak tu, adakah supplier terima benda yang sama, dia faham benda yang sama apa yang kita nak? Adakah masalah-masalah komunikasi tu berlaku? Ya, memang kalau barangan yang biasa-biasa kan, setakat kita nak tanya warna, material, mungkin tak berapa bermasalah lah. Okay, tapi sekarang ni saya tengok lah kan, sejak 10 tahun kebelakangan ni, supplier pun dah generasi baru ni lah kat China, mereka dah start pandai berbahasa Inggeris. Walaupun tak terlalu fasih, tapi mereka dah start letakkan sales person yang boleh berbahasa Inggeris. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi kita sekarang dah canggih. Kita ada Google Translator, kita ada WeChat sendiri, ada satu function untuk auto translate apa sahaja yang kita baca dalam Chinese, dia akan auto translate kepada English, dan kita pula bagi English dekat supplier, dia akan auto translate kepada Chinese. Jadi teknologi pun memudahkan. Dan kemudian kalaulah kata barangan tu memerlukan perincian yang lebih detail lah, contoh machinery ataupun spek-spek yang lebih detail, kita takut kesilapan berlaku kan bila deal dengan supplier. Di situlah tadi yang saya cakap, BJST ada di tengah-tengah untuk membantu antara buyer dan seller. Kami ada team dekat sana, bagi detail tu kepada kami dan kami akan bantu untuk convey message tu kepada supplier. Jadi ini adalah kita punya servis lah untuk membantu golongan usahawan kat Malaysia ni. Saya sokong juga Tuan Ari sebab masa saya pergi dulu memang tak ada WeChat ni, memang agak susah sikit lah, kita kena pakai Google Translate. Tapi sekarang bila pergi sana memang first thing memang minta WeChat, daripada WeChat tu terus kita translate, memang sangat mudah. Kita cakap Inggeris, kita terus cakap Cina, memang sangat mudah proses je. Dan orang Malaysia ni dia tengok WeChat ni dia ingat budak-budak WeChat je pakai. Silap sangat-sangat. WeChat ni function je best sangat-sangat, dan memang benda tu sebenarnya lagi jauh maju berbanding dengan kita. Dan macam saya cakap tadi, paling penting memang kita kena ada rakan kurier kita lah, rakan transport kita macam Puan Zuria lah. Sebab kalau you sebagai usahawan, you tak ada lagi seorang partner shipping untuk uruskan duit, tukar duit, untuk uruskan transport barang, cek barang, lambat sikit kita nak ke depan. So pastikan kita memang berpartner dengan courier shipping yang baik, yang kita kenal baik dan kita percayakan dia. Contohnya GST ni, supaya kita mudah untuk urusan kita daripada buat pesanan, bayar pesanan sampailah cek barang dan barang tu sampai. Benda ni memang sangat-sangat membantu. Kawan mungkin ada kot kawan, tapi orang yang trusted dan dipercayai itu yang sebenarnya yang kita cari.
So kalau dalam connection kita tak ada orang yang kita ada, hanya sekadar ada kawan, tetapi kita tak ada kepercayaan tu pun susah juga, betul tak Puan Wana? Betul-betul sangat-sangat. Betul-betul. Puan Suria, saya nak tanya, kalau kata once customer dah buat order kan, so berapa tempoh masa dia daripada dia buat order tu dengan barangan tu sampai di depan pintu dia lah katakan? Berapa lama biasanya dia punya proses tu? Okey, kita cerita tentang timeline beli barang daripada China ya. Dia ada actually 2 timeline lah. Satu timeline antara kita order barang tu dengan supplier readykan stok tu. Itu timeline yang pertama. Timeline yang pertama ni saya tak boleh nak bagi tahu berapa lama sebab ini berdasarkan supplier lah. Ada supplier boleh readykan dalam masa 3 hari. Ada supplier boleh readykan seminggu, ada supplier boleh readykan sebulan. Okey, itu timeline antara seller dengan buyer, kena bincang dengan seller lah. Tapi satu lagi timeline yang kita perlu lihat adalah shipping timeline. Okey, shipping timeline ni pula bergantung kepada freight, jenis freight yang digunakan. Kalau penggunaan freight secara laut atau sea, dia biasanya makan masa dalam 1 bulan lah untuk sampai ke tangan. Tapi kalau air freight dalam 4 ke 5 hari dah sampai ke tangan. Jadi secara purata ni lah saya boleh bagi tahu dekat usahawan kat Malaysia, kalau nak import barangan daripada China, kita kena prepare at least 2 bulan. Daripada supplier readykan barang sampai ke shipment proses tu. Sebab macam contoh bulan puasa bulan 4 tengah bulan 4. Jadi sepatutnya tengah bulan 2 lah. Jadi bulan 2 ni patut dah kena dah start import lah. Proses-proses tu dah kena buat. Tapi yang banyak yang terjadi, yang kita face bulan depan nak puasa, bukan kata bulan depan, lagi 2 minggu nak puasa, baru kelang kabut nak import barang daripada China kan. Tak kira lah China ke Vietnam ke apa, baru kelang kabut dan kemudian dia push shipping suruh cepat kan. Jadi kita pun itulah yang selalu kita ada masalah dengan apa ni lah, pemahaman, mungkin kurang pemahaman. Jadi itu yang perlu dilihat lah. Banyak juga kes-kes tender kan, kes-kes projek yang tak boleh commit dengan deadline disebabkan perkara-perkara ni lah. Preparation time tu adalah sangat-sangat important. Maknanya you nak apa, you nak beli apa, dan preparation untuk pembelian barang tersebut mestilah sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum you nak target jual, betul tak? Ya, betul. Bukan target jual lah, kita panggil barang tu sampai ke tangan. Jadi 2 bulan tu preparation dia. Itu pun bergantung kepada jenis barang lah. Ada setengah barang nak readykan tu pun dah makan masa sebulan. Jadi kita kena tahulah benda-benda ni, especially untuk barangan yang ada deadline. Contohnya tender, projek ataupun ada sale tertentu, perayaan. Ini perlu sangat-sangat diperhatikan lah. Jadi berbaloi tak harga barangan yang diimport ni dengan termasuk sekali cost shipping untuk kita bawa kat sini, jual kat sini dengan harga market? Maksudnya kalau yelah, satu kita kena kira kos kita untuk kita beli barangan tersebut tu adalah kos asas kita lah. So kos sampingan kita adalah kos shipping. So total up this one, baru kita dapat total kita punya cost of goods sold kita lah. Baru kita akan dapat berapa margin kita. So secara pengalaman Puan Suria dengan Puan Wana, saya tanya Puan Suria dululah, adakah ia berbaloi dengan pembawakan daripada luar ni masuk ke sini? Okey, memang insya-Allah berbaloi, tapi apa pun kita kena buat kiraan, iaitu kita panggil landing cost. Landing cost ni perlu dipelajari. Banyak usahawan atau seller kat Malaysia yang ambil barang daripada China ni, mereka banyaknya tahu beli barang daripada China ni, dia orang tengok vlog, tengok YouTube kan. Cara nak beli barang daripada China mereka tahu, tapi satu yang mereka kurang mahir adalah pengiraan landing cost. Okey, ini yang menyebabkan banyak yang beli sampai Malaysia, Allah, lagi mahal punya beli kat China kan. Dia sebenarnya barang-barang kat China ni boleh dikatakan semuanya murah. Sekurang-kurangnya separuh harga daripada harga Malaysia.
Cuma apa yang menyebabkan tiba-tiba jadi mahal tu, bila dia tak tahu buat calculation yang sesuai dengan freight dia, kan. Barang sepatutnya guna sea freight, dia pakai air freight. Barang sepatutnya air freight, dia guna sea freight. Ataupun dia tak tahu macam mana lagi nak jimatkan kos. Contohnya kita rasa macam MOQ besar, kita rasa macam banyak sangat barang ni nak kena beli, tapi sebenarnya lagi besar MOQ yang kita beli tu lagi murah. Sebab harga barang kat China ni beli 10 harga lain, beli 100 harga lain, beli 1000 harga lain. Jadi ilmu-ilmu ni lah yang perlu dipelajari sebenarnya sebelum borong daripada luar negara, tak kisahlah China ke Vietnam ke. Jadi ilmu pengiraan landing cost ni yang paling banyak saya lihat lah usahawan tak berapa tahu. Jadi sebenarnya kalau nak tanya berbaloi ke tak berbaloi, memang sangat berbaloi. Kalau tidak, kita takkan ada supplier kat Malaysia yang contohnya lah kat GM atau dekat KL semua ni pun dia orang pun ambil daripada China sebenarnya kan. Macam mana dia boleh jadi supplier dekat Malaysia? Dan tentu sebab harganya berbaloi. Tapi pengiraan tu kena difahami dahululah. Okey Puan Zoria, kita ada soalan daripada Facebook juga sebenarnya. Kita ada soalan daripada Puan Salmiah Arsyad. Dia nak tanya rate shipping sekarang dinaikkan dengan kadar lebih kurang berapa persen Sejak COVID ni ke? Sejak COVID ni 1000% cost shipping telah naik. 1000% 1000%. Memang sebab kes COVID ni jadi container shortage, maknanya kita ada kekurangan space untuk bawa container di mana-mana negara pun worldwide, bukan kata China dengan Malaysia je. Jadi dia naik 1000%. Contohnya dulu kita bawa untuk ocean liner daripada China ke Malaysia, untuk kos ocean liner sahaja $250. Sekarang $2,500. Banyak juga Ya, punya sangat. kenaikan. Ya. Lepas tu kita ada soalan juga daripada Dr. Azu. Kiranya first step untuk kita nak cari produk daripada China, kita tengok daripada website contohnya macam Alibaba kan. Lepas tu baru kita WeChat supplier ataupun kita ada chatting punya device dalam Alibaba tu sendiri dan kita boleh personal WeChat dengan dia ke macam mana Puan Zuria? Okey, sebenarnya nak deal dengan supplier macam-macam cara pun boleh. Nak deal dalam platform tu pun boleh. Dia ada chatting tools dia pun boleh. Nak email boleh. Nak minta WeChat, deal dekat WeChat pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana cara pun okey. Yang perlu diperhatikan cumanya supplier tu punya background lah. Itu kita kena tengok. Supaya kita tak dapat supplier yang kurang kualiti lah. Jadi macam dari segi dia punya review, dia punya star, dia punya performance tu kita kena check. Macam kita booking hotel jugalah kan. Bila kita booking hotel kita tengok review kan. Jadi kalau nak pilih supplier dekat online ni pun kita kena tengoklah review-review macam ni dan deal sahaja dengan supplier yang kita nampak agak meyakinkan. Selepas proses deal tu kemudian boleh contact BGST untuk kita bantu dari segi macam tadilah payment, checking, logistik, itu kita boleh bantulah. Macam itulah kita punya pengurusan. Maknanya dari segi close deal dengan supplier, dia orang boleh close deal by Alibaba, tapi bila bila supplier tanya shipping options yang kita boleh pilih, kita boleh bagi tahu yang kita nak BGST contohnya lah kan. Saya nak uruskan melalui BGST untuk logistik. Boleh tak kalau macam tu? Boleh. Sebab kat Alibaba pun mereka ni pun lantik forwarder juga. Maknanya kalau kita kata kita serahkan kat Alibaba, mereka bagilah kat forwarder mana yang mereka lantik. Jadi Alibaba ni pula servis dia cuma hantar sampai ke port kat Malaysia, Port Klang contohnya. Jadi sampai kat Port Klang kita kena buat clearance sendiri, kena lantik forwarding agent, tetap kena lantik BGST lah untuk buat clearance. Tapi kalau guna yang cara tadi, hantar ke warehouse BGST dekat China, kita terus ship door to door, tak payah pening kepala lah. Itu cara dia. Alright. So terima kasih Puan Zuria. Kepada mana-mana yang baru masuk, saya tengok ada yang baru-baru masuk lagi tengok FB Live kita ni, boleh share, komen dan juga anda boleh tanya soalan apa-apa soalan yang anda nak tanya.
Sementara kita ada 2 panelis yang sangat-sangat profesional kat sini untuk jawab soalan anda, ataupun anda boleh share juga kita punya FB Live dengan kawan-kawan kita yang lain yang mana yang mereka nak tahu macam mana tips untuk mengambil stok bisnes dari penghilang luar negara tanpa orang tengah. Okey. Saya nak tanya sambung soalan dengan Puan Wana. Bukan soalan lah, saya mau nak tanya kepada tips sebagai peniaga. Apakah tips yang boleh Kak Wana kongsi sebelum seorang peniaga buat keputusan ambil barang daripada luar negara? Okey, sebenarnya macam saya baca soalan daripada Puan Dr. Azul tadi. Dia tanya kalau peniaga tu macam mana je nak mula dekat Alibaba ke. Sebenarnya kita kalau kita nak mula bisnes, sebab saya percaya ramai sangat yang sekarang ni yang dah berhenti kerja, yang tak nak mencari peluang untuk berniaga. Dan pertama, kalau kita nak berniaga sesuatu produk ni, produk baru kita nak bawa masuk, pastikan yang kita tahu yang barang tu kita boleh jual dulu. Dan kalau kita tak yakin, boleh cuba beli sikit dulu daripada penjual tempatan. Sebab untuk kita ambil jumlah yang besar, mungkin lepas kita tahu memang itu kita punya niche kita lah, orang kita boleh jual. Contoh macam Tuan Ayi kata tadi, nak start dengan perabot ataupun alat-alat perlengkapan rumah. Untuk mereka yang baru nak berniaga, yang memang betul-betul tak ada pengalaman, elakkan ambil pada jumlah yang besar. Sebaliknya jadi dropship dulu. Jadi dropship beli daripada peniaga tempatan, sebab kita kena faham 2 benda lah. Pertama, kita panggil delivery lead time. Delivery lead time ni maksudnya bila kita beli satu barang, contohnya daripada China, dia ambil masa 2 hingga 3 minggu untuk sampai kat Malaysia. Sedangkan tempoh yang sama kalau kita beli pada local supplier ataupun penjual yang kat Malaysia ni, kita beli hari ni kita dapat. Dan kita dah boleh jual dah benda tu, dah boleh buat duit dah. Sementara nak tunggu barang dari China sampai tu, kita dah 4 kali dah pusing duit tu. Dah boleh berniaga dekat situ. Walaupun kita nampak dekat China ni lebih murah dan dekat sini mahal, tapi bila kita tengok daripada cost lead time tu, kita masih lagi ada keuntungan kat situ. Dan kita panggil lagi satu opportunity cost lah, ataupun kos peluang yang kita hilang disebabkan kita tunggu dalam jumlah yang besar. Jadi yang bagi saya, kalau untuk peniaga kecil, cuba survey juga local seller, peniaga tempatan, jadi dropship dulu. Dan bila kita dah ada keyakinan, kita dah ada database pelanggan yang ramai, barulah kita mencari peluang untuk kita buat produk kita sendiri ataupun untuk kita order dengan jumlah besar ataupun design yang terbaru lebih besar, sebab kita dah ada database pelanggan yang besar. Jadi bagi saya, elakkan letak duit terlalu banyak untuk, kata don't put all eggs into one basket lah. Jangan letak semua dalam tu. Lagi-lagi kalau yang baru bersara, baru pencen ni, ada duit banyak ni, atau dapat VSS ni, elakkan spend semua kat situ. Test dulu water. Air ni macam mana? Airnya ada ikan ke tidak? Ada ikan baru kita pancing. Tak ada, kita cari lagi tempat lain, lubuk ikan lain. Yang seterusnya, itu yang pertama lah. Yang pertama bagi saya, tengok kita ni macam mana, kita baru permulaan. Kalau permulaan, kita ambil sikit dulu. Dan bila kita confident dengan, kita dah tahu pattern dia, dan lagi satu, penjual tempatan ni dia senang untuk warranty. Kalau rosak kita nak tukar pun cepat boleh dapat. Yang kedua, untuk saya adalah kita kena juga tengok daripada barang-barang daripada banyak tempat. Jangan tengok pada satu negara saja. Kalau boleh, go juga venture ke tempat lain. Dan saya bagi satu rahsia lah, ni rahsia mahal ni. Kita tahu kita ada Shopee kat Malaysia kan. Pernah buka tak Shopee kat Indonesia, Shopee kat Thailand, which is ataupun Alibaba kalau kat China semua, which is you actually boleh dapat barang yang best juga kat sana. So boleh buka-buka kat situ dan tengok juga barang yang mana yang tengah yang high demand kat negara lain yang boleh kita bawa masuk kat Malaysia. Ini siapa untung dengar, rezeki lah dia dapat ni. Rezeki. Baru nak tanya. Sebab ini kadang-kadang ni tak semua orang tahu, dan kami sendiri pun dah buat duit banyak dekat situ. Sebab tu orang tengok kenapa Tatih ni selalu ada barang yang trend terkini tapi harga je murah sangat. Murah berbanding dengan harga kat luar. Sedangkan kita kata kita ni butik, tapi kenapa kita dapat barang yang terbaru, design yang paling cantik? Sebab kita tak fokus kepada satu negara, kita banyak lagi negara yang kita supply. Kita ambil supply tu. Dan bila jadi macam kita nampak a variety of product, dan kadang-kadang mungkin kita nampak mahal tapi kita kualiti dia bagus je, something yang unik yang kat Malaysia tak ada lagi.
So ni tips mahal ni, boleh buka Shopee Indonesia, Shopee Thailand, Shopee lain negara luar ni. Cuba belik kat situ apa lagi barang yang ada kat situ yang belum masuk kat Malaysia. So boleh tengok-tengok peluang nak berniaga kat situ. Ni pecah rahsia besar ni. Menarik. So yang terakhir sekali macam yang tadi memang untuk pertama jangan ikut nafsu lah. Kalau kita nak sourcing barang ni, macam dulu kita boleh pergi ke sana Puan Suria kan. Sekarang ni rasa rindu sate kambing dekat Guangzhou kat EU ni kan dah lama tak rasa. Sekarang ni kalau tidak memang tiap-tiap bulan lah muka ni ada di China. Tapi sekarang ni dah tak boleh pergi, kita reda dengan ni, tapi kita pun nampak one thing bila sekarang ni di Shopee pun banyak yang direct jual daripada mainland China. Maksudnya orang China jual kat Shopee sini. Macam mana kita nak berniaga kalau orang China sini jual kat Shopee dengan harga satu barang lebih murah. Tapi kita kena tahu apa kelebihan kita as penduduk tempatan. Dekat Shopee orang lagi suka kalau deliver from Malaysia. Maksudnya barang tu dah sampai Malaysia, deliver dalam 2-3 hari sampai sebab ada market yang nak barang cepat. Kalau nak lambat mungkin dia boleh tunggu 2-3 minggu daripada China. Yang kedua kita tengok kalau you beli daripada China, kadang-kadang you tak dapat warranty ataupun barang tu kalau rosak macam mana, susah kita nak repair, especially barang-barang yang mahal. Contoh kita beli baby carrier ke ataupun kita beli baby betul basket ke, benda yang memang mahal sikit, katil baby ke daripada China. Kalau rosak susah untuk kita dapat warranty. Tapi kalau kita borong daripada China, kita letak kat Malaysia, warranty tu di cover oleh Malaysia, pelanggan lagi suka. Sebab kelemahan online ni kita tak boleh beat harga, kita tak boleh lawan harga. Sebab harga di mainland, kalau tengok di Shopee tu, mainland China, Masya Allah. Orang lain jual 20 je jual RM2. Macam mana kita nak beat? So always tahu apa USP kita. USP kita macam cakap tadi, barang tu cepat sampai. Kedua ada warranty. Always tekankan kepada pelanggan, always educate kepada pelanggan why you kena beli dengan kita. Kenapa you tak beli direct dengan China? Sebab kita dah invest satu duit yang besar, beli barang tu, bawa masuk satu kontainer, letak kat Malaysia dan kita jaga kualiti tu. Kita pastikan barang kita bawa tu barang yang baik dan kita kalau rosak kita jamin lagi barang tu. So ini benda-benda yang kena educate sebab pelanggan sekarang saya nampak memang suka beli online tapi bila rosak datang kat kita. Puan saya beli ni rosak boleh repair tak? Cakap puan beli kat mana? Shopee. Beli best farm dekat Shopee minta kami repair. Saya kata sayang sangat sebab duit you habis tapi you tak dapat barang yang bagus. So always jangan nampak yang kalau kita nak semula berniaga jangan selalu nampak yang kita kena jadi borong besar terus, start dengan kecil, tahu apa USP kita dan lepas pada tu barulah kita bergerak selangkah-selangkah. Jangan terus nak boom besar, ambil modal 200,000 jual rumah, beli barang pada China. Itu bukan cara yang terbaik. You kena tahu dulu apa you nak buat, apa USP you, siapa pelanggan you, barulah you ambil. Orang kata mula dengan apa yang ada dalam tangan. Kalau ada modal 2,000 start 2,000, modal 5,000 start 5,000. You tak payah pergi jauh. Cuma kena tahu apa yang kita betul-betul nak jadi pakar dekat situ. So itu tips saya untuk mereka yang baru nak berniaga. Jangan risau, memang ada rezeki. Dalam perniagaan ni kan Nabi kata 9 daripada 10 rezeki ni dalam berniaga. Dan dalam ekonomi ni memang kita dapat tolong bayar zakat lagi, tu yang best, ada zakat perniagaan. So kita memang nampak peluang berniaga ni besar, boleh bantu ramai orang, boleh bagi pekerjaan ke ramai orang. Tapi mulakan dengan ada ilmu, pastikan kita tahu apa kita nak buat, jangan ikut-ikut orang, itu paling pantang. Jangan ikut-ikut orang sebab bila ikut memang habis. Dan Ikut Shopee Indonesia ya. Ikut Shopee Indonesia tak apa. Shopee Indonesia boleh lagi sebab dekat kan negara jiran kan. Tapi kena tengok jugalah, jangan terlalu macam ikut nafsu nak ambil banyak tu, janganlah. Ambil sikit-sikit, test dulu market. Kalau okey baru kita beli banyak. So memang ada peluang dalam berniaga, jangan putus asa. Yang nak cuba jangan takut. Boleh pergi talk Puan Suria. Puan Suria akan share banyak lagi tip-tip best. Pergi bernetworking dengan peniaga-peniaga lain, tanya sendiri apa demand sekarang, apa yang tak ada cukup kat market. So bila kita tahu ni, sebab peniaga ni dia punya definisi sebenar adalah kita menyelesaikan masalah orang lain. So peniaga ni memang kerja dia menyelesaikan masalah orang. As long as you boleh selesaikan masalah orang lain, you memang berada kat tempat yang betul. Itu saja untuk tips saya kepada orang yang baru nak start berniaga. Jangan takut, jangan seram. Boleh berniaga, memang boleh buat duit tapi kena adalah dia punya pantang larang sikit.
terbaik ya, kita dapat tips ni, ujung-ujung dia bagi belanja sikit-sikit kan. Siapa Yasin tu dapat lah. Yang dah move tu jangan tengok lah. Kita delete je komen tu. Jadi kita nak minta tips daripada Puan Zuria pula. Tengok dia belanja tak satu dua tips yang sangat-sangat bernilai. Okey, kita ada soalan Puan Zuria daripada Isno Embroidery. Salam, kat mana nak daftar BGST sebab saya dah beberapa kali beli barang melalui Alibaba. Wow, menarik ni. Puan Zuria boleh cerita sikit? Okey, untuk mendaftar shipping ni boleh layari www.bgst.com.my dan cari bahagian services cargo, ship your cargo. Ataupun tuan boleh contact, hubungi kami punya pejabat lah, bercakap dengan staff kami di sana di nombor 3393 9072. Okey, 3393 9072. Nanti admin kita boleh tolong pinkan nombor tu. Alright. Sebelum saya masuk kepada penggulungan lah, katakan penggulungan conclusion dia malam ni, saya nak bagi tahu kepada penonton-penonton dekat Facebook Live, dekat Zoom, mana-mana yang boleh layari www.bnisolusi.my untuk tahu update serta program-program yang kita akan jalankan dengan BNI Solusi. Terdekat kita ada program BOD, Business Open Day, kepada usahawan-usahawan di seluruh Malaysia yang kita akan lakukan secara online sahaja untuk kita meet up dan bersembang mengenai keusahawanan, dan juga kita boleh bertukar-tukar, kita panggil matching, business matching dengan sesama kita. Lagi ramai, lagi meriah, lagi bagus sebab kita boleh kumpul seramai mungkin dan kita nak semua akan dapat benefit daripada program BOD, Business Open Day yang kita jalankan nanti. Alright? Boleh check out bnisolusi.my untuk maklumat lanjut. So tarikh BOD yang terdekat adalah 17 Februari 2021. Alright? Seterusnya saya nak minta macam tadilah Puan Wania dah belanja satu tips yang sangat-sangat mahal tu. Kita nak minta Puan Zuria pula lah belanja kita satu tips yang bernilai 2 trilion. Ya, tak adalah. Yang bernilai lah. Satu tips yang bernilai kepada pengimport kita yang berada di Malaysia yang tengah menonton ya. Okey, tips pertama yang saya boleh bagi tahu adalah pertama sekali, bila kita nak cari supplier dekat online terutamanya, sebab zaman sekarang ni memang online lah kan, tak boleh pergi China. Tengok background supplier tu melalui review, melalui portfolio dia. Okey, dia berapa star, trading medal dia berapa, gold supplier ke tak. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dari segi ilmu untuk belajar landing cost tadi yang saya cakap, kena tahu cara kira-kira tu. Kalau kadang-kadang kita ada juga buat post dekat page, mohon ni lah like page BGST. Kita selalu juga bagi tips dan ilmu-ilmu ni, percuma je. Kita ajar macam mana nak buat kiraan landing cost supaya tuan-tuan dan puan-puan beli barang daripada China dengan yang kadar berbaloi lah. Dan dekat website kami juga ada satu platform untuk kita buat kiraan shipping. Boleh buat kira-kiraan dulu tu, baru kita boleh import daripada China. Itu tips saya yang kedua. Jangan orang kata tengok harga murah sembrono je terus beli terus kan, berkontena-kontena tanpa kita ada persediaan rapi dari segi ilmu tu lah. Okey, yang ketiga tips saya, kalau beli barang dekat China ni kalau boleh jangan bayar penuh. Jangan bayar penuh dahulu. Okey, bayar dulu deposit maksimum 30%. Bila barangan tu dah ready, dah siap, minta supplier, kalau nak cara murah lah saya ajar tip cara murah supaya macam tadi kalau nak guna BGST untuk buat inspection, kita ada buatlah servis ni tapi kena charge. Tapi kalau nak free atau cara murah, masa kita order barang tu bayar 30% dulu. Bila barang tu dah siap, minta supplier record video ataupun gambar barang kita tu.
sebagai pembuktian barang tu dia dah ready kan. Lepas tu kita puas hati, kita maksudnya kita checking dari mata je lah, tengok barang tu betul, macam kita order, kuantiti cukup semua, barulah kita bayar penuh. Jangan sekali-kali bayar kat supplier China ni penuh semua, kita order 10,000 yuan, 20,000 yuan terus kita bayar habis. Jadi kita tak ada power untuk apa orang kata, untuk kawal dia lah. Maknanya kalau dia lambat readykan barang ke, dia mainkan kita ke, kita dah tak ada power kat situ lah untuk paksa supplier ni. Itu antara dia lah. Menarik. Itu pun tips yang mahal juga korang jangan bayar penuh. Tu di tips dia tu. Sekejap Kita ada soalan daripada Facebook juga. Bagaimana cara pembayaran kepada pengilang di China? Mungkin Puan Zuria boleh kongsikan. Rasanya dah kongsikan tadi, tak apa, kita kongsi lagi sebab ada orang masih bertanyakan soalan tersebut. Okey, nak bayar supplier di China ada pelbagai cara. Salah satunya guna agent remittance lah, macam MoneyGram, Western Union. Yang kedua, kalau supplier ada akaun PayPal pun boleh bayar guna PayPal. Yang ketiga, kalau ada Alipay atau WeChat Pay pun boleh guna cara payment ni. Okey, yang keempat, kami sendiri PGST ada sediakan servis untuk bayar supplier dekat China. Okay, kelebihan kami antara cara-cara yang lain ni, macam tadi MoneyGram atau agent remittance lain ni, mereka guna USD. Jadi masalah yang selalu berlaku, contoh invoice yang supplier hantar tu kata 10,000 yuan, bila ditukar dengan USD dan masuk balik dalam yuan, selalunya amount tu tak betul. Kadang-kadang terlebih, kadang-kadang terkurang. Bila terkurang tu yang jadi masalah. Jadi kita kena lagi sekali top up. Dan makan masa untuk buat MoneyGram ni biasanya makan 4-5 hari baru payment tu sampai dekat supplier China. Okay, itu kekurangan je lah. Tapi kalau rasa lebih selesa pergi ke MoneyGram dengan agent remitter lain, boleh, tak ada masalah. Yang cara kedua tadi, kalau kita ada PayPal. PayPal account pun boleh digunakan untuk bayar supplier kat China. Supplier ada PayPal boleh bayar. Dan tadi WeChat Pay Alipay lah, siapa yang pernah ada WeChat Pay Alipay pun boleh guna WeChat Pay Alipay. Tapi WeChat Pay China yang link dengan bank China. Yang kat Malaysia kita ada kat WeChat Pay tapi tak boleh. Dia tak boleh convert terus bayaran RM terus ke yuan, tak boleh macam tu. Dan cara keempat tadi yang saya cakap lah, boleh guna BJST. Ini kita paling mudah lah, saya rasa ramai juga yang guna perkhidmatan kami. Bank in je nilai dalam RM kepada BJST terus transfer ke China. Kalau urgent, kita memang boleh dalam 1 minit dah sampai ke sana lah. Itu kita punya cara-cara pembayaran ke China. Alright. Okay, sebelum saya check dulu masih ada tak soalan-soalan yang dikemukakan di Facebook. Tadi ada sebut pasal Shopee Indonesia, macam mana kita nak masuk dalam Shopee diorang. Ni mungkin Kak Wana boleh share, Kak Wana. Ada orang tanya. Okay, yang untuk Shopee tu, pergi saja, ada yang dah share link dah kat tu, shopee.id, dia ada ujung dia ada ID Indonesia. Masuk dalam tu dan kita daftar macam biasa lah, macam kita Shopee Malaysia. Ataupun kita start contact kat biasa macam tu. Dia sama je macam Shopee Malaysia, cuma dia punya hujung tu alamat website dia berbeza lah. Cuba search untuk Shopee Indonesia dan lain-lain lah. So boleh start dekat situ, dan tadi saya pun ada paste kat situ bagi mereka yang baru nak mula berniaga barang baby. Kita pun ada buat wholesale. Pergi saja ke www.mybabyplaza.com. Situ memang sebab banyak permintaan mereka yang nak mula berniaga barang baby tapi tak nak ambil banyak-banyak. So kita ada buka juga peluang kat situ. Cuma kat situ memang harga jual, kena daftar dulu, log cuma saja nanti tengok. Baru kita akan bagi tahu harga ni lah, harga special lah, harga borong dia. Sebab kita nampak banyak sangat permintaan mereka yang baru nak berniaga, baru nak belajar berniaga. Sebab tapi nak beli pada jumlah sikit, so kita pun ada open juga lah untuk bantu mereka yang nak berniaga barang baby ni. Sebab saya dulu start pun memang saya mula dengan jual baju gaun daripada Vietnam dekat Jalan Tar masa tu.
So saya jual dalam modal 20,000 dan habis semua baju. So dari situ saya pun meniaga start daripada bawah juga. So daripada situ kita grow sampailah sekarang ni. So kita buka peluang yang sama lah untuk mereka yang nak ubah hidup, nak mula berniaga. Alright. Baik, kepada yang mana-mana kawan-kawan yang baru bersama kita, kita ada dua panelis. Saya kenalkan semula. Kita ada Puan Siti Syafura binti Abbas. Beliau daripada Butik Tatih, pengarah operasi Baby Mama Trading Sdn Bhd dengan beratas jenama Tatih. Sudah 17 cawangan termasuk semalam baru launch satu cawangan baru, betul Puan Ana? Di Puchong. Di Puchong. Hebat. Okay, so korang boleh lawat dia orang punya Facebook page Tatih dan juga Tatih HQ kan, betul tak? Dengan Tatih-Tatih yang lain berada di Kuala Terengganu, ada Shah Alam, Puchong, Bangi, Seperti Alam dan banyak lagi. So korang juga boleh lawat website www.mybabyplaza.com kalau korang nak order barang secara kecil-kecilan, barang-barang baby secara kecil-kecilan. Dan juga kita ada Puan Zuria Abdullah, pengarah syarikat BGST Resources Sdn Bhd. Beliau menjalankan perniagaan import ekspor terutama dengan negara China secara rasmi selama 8 tahun. Dan beliau juga membuat logistik servis untuk mereka yang nak buat nak arrange logistik daripada China ke Malaysia, door to door service. Alright. Dan korang boleh lawat dia punya website www.bgst.com.my untuk maklumat lanjut. Baik, yang mana sebelum kita pergi penggulungan, minta anda yang mana yang baru join kita untuk tengok bnisolusi.my untuk anda tengok kita punya program-program terkini yang anda boleh join. Kita ada program terdekat iaitu Business Open Day yang kita buka kepada semua usahawan di Malaysia yang nak join bersama-sama. Kita ada business matching yang kita boleh kenal dan mengenali antara satu sama lain dengan apa produk sekalipun, apa yang produk yang anda ada sekalipun. Business service anda service boleh, produk boleh, jika anda ada professional service pun tak ada masalah. So kita boleh business matching dalam program Business Open Day nanti pada 17 Februari 2021. Alright, secara conclusionnya saya minta Puan Zuria untuk buat conclusion daripada kita punya tajuk pada malam ini, tips mengambil stok bisnes daripada pengilang luar negara tanpa orang tengah. Alright. Saya mulakan dengan Puan Zuria dulu untuk bagi tips conclusion terakhir pada malam ni. Okay, conclusion terakhirnya, kalau kita nak import barangan daripada luar negara, kenalah ada ilmu. Itu yang paling penting, kena ada ilmu. Dan yang kedua, kena ada macam Puan Wana tadi katalah, kita ada network, kita ada kawan-kawan dan kena ada link dengan ejen-ejen di Malaysia yang telah bertapak di China. Itu lebih baik lah. Jadi semuanya kita dapat orang kata update dan progress tentang shipment kita atau barangan kita tu kita dapat info dengan lebih cepat. Dan yang kedua, conclusionnya bagi para peniaga di Malaysia ni yang masih membeli daripada orang tengah, okay, dari supplier di Malaysia yang dengan harga orang kata cekik darah, boleh start membeli daripada luar negara sebab supplier ni pun sebenarnya ambil dekat sana juga. Jadi kita nak educate peniaga supaya kita langkau satu step orang tengah ni supaya kita terus borong daripada sumbernya lah. Paling last lah. Boleh tak Puan Zuria kongsi dua website selain daripada alibaba.com? Okey, dua website yang paling popular sekali untuk borong adalah 1688.com. Okey, dan Pinduoduo. Okey, ini adalah website yang dibina sebenarnya untuk borong, memang wholesale tapi khas untuk rakyat China.
Dia buat khas untuk rakyat China. Jadi dia punya harga tu memang betul harga lokal sana lah. Kalau kita tengok dekat Alibaba tu dia dah kira harga global, dah kira harga untuk orang kata ekspor. Jadi dia agak mahal sikit. Tapi dekat Pinduoduo dengan 1C88 ni memang harga untuk rakyat China, dibuka untuk rakyat China sebenarnya. Tapi macam mana kita orang Malaysia ni nak jadi macam orang China, boleh beli daripada website China, itu kena follow kita punya webinar lah. Kita akan ajar kat situ. Beruntungnya siapalah yang dengar malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Zuria saya ucapkan. Okey, Puan Wana, penggulungan secara konklusinya pada malam ini. Untuk saya pun sama macam Puan Zuria cakap tadi, cuma saya maklumkanlah macam setiap negara dia ada kelebihan dan kekurangan je lah. Contoh bila saya kata macam Shopee Thailand dan Shopee Indonesia, cuma just sure yang Indonesia ni memang barang dia murah tapi shipping nak sampai Malaysia ni sama lambat dengan China. Memang makan 2-3 minggu juga. So kena tengok juga kat situ. Thailand memang mahal tapi dia sampai cepat ke Malaysia. Setiap negara ni memang dia ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan je lah. So pastikan bila kita nak mula memborong tu, kita kita study dululah. Jangan terlalu terus pergi dan dengar cakap orang terus nak ambil. Always study dulu lubuk kita kat mana, dan paling penting nak berniaga ni, yang ni saya belajar sekian lama, sebab barang-barang China ni dia ikut musim viral je. Kejap barang dapur, kejap pelabur, kejap ada je benda dia. Untuk kita yang nak berniaga lama, pastikan benda yang kita nak pegang tu benda yang kita ada passion atau minat. Itu sangat penting sebab kalau tidak kita akan jemu dan cepat lompat-lompat bisnes. Katakan memang kita passion dalam bidang ID dan kita boleh buat ID. Jangan sebab orang yang buat ID kita nak buat ID juga. Sebab kita tak akan kekal lama sebab kita cepat bosan dengan barang tu dan kita tak rasa, kita tak appreciate benda tu. Always pastikan yang kita nak berniaga barang apa kat China, benda tu mesti kita minat. Ada kawan saya memang minat berkemah. Suka pergi camping. So pergi China memang dia tahu betul-betul camping ni apa dan memang dia borong dan jadi pakar barang camping. Lagi baik macam tu. Tengok balik apa you suka, apa you minat, fokus pada tu untuk berniaga. Sebab kalau you follow memang lepas tu you akan melompat-lompat banyak kali. Itu sahaja. Alright. Terima kasih banyak kepada Puan Wana juga sudi spend time. Sepatutnya sejam je, kita dah pergi sejam 20 minit ni. Terima kasih banyak spend time masa dengan kita. Puan Zuria, terima kasih banyak spend time masa dengan kita. Inilah gunanya networking guys. Inilah gunanya networking, dan diorang ni memang saya respect sangat-sangat kerana tak kedekut ilmu langsung untuk share dengan kita. Right? Bukan senang kita nak dapat ilmu-ilmu macam ni, walaupun kita dalam bisnes ataupun kita belum mulakan lagi pun, bisnes ni, sharing pada malam ni sangat-sangat membantu. InsyaAllah mana-mana yang join kita dengar kita punya sharing pada malam ni, semoga bermanfaat kepada anda semua, semoga memberi kebaikan, semoga anda bukan sahaja dengar tetapi ada tindakan selanjutnya insyaAllah daripada anda sendiri, kerana bukan sahaja kita dengar dan tahu tapi kita tak amalkan pun dia tak jadi juga. Alright? So sekian sahaja daripada kami. Terima kasih banyak sekali lagi, jutaan terima kasih kepada anda yang join dan share. Kepada yang share saya sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Wana dan juga Puan Zuria. Untuk malam ni, saya Khairi, moderator anda pada malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.